Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis qiraati umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim, amma ba'd. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah taala dapat lagi kita meneruskan pengajian majlis ilmu di rumah Allah taala ini. Setelah sekian lama kita menangguhkan kuliah kerana COVID ini, jadi kita dapat sambung baliklah kuliah saya pada malam ini. Berapa bulan dah? 4 bulan. Kenal lagi ke tak ni? Mana tahu 4 bulan tak jumpa dah tak kenal lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kebetulan kita dapat memulakan kuliah ni kembali. Kita pun sudah menghampiri beberapa hari lagi nak menyambut hari raya Aidiladha. Dan kita pun berada di dalam bulan Zulhijjah yang merupakan antara bulan yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada bulan Ramadan. 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ini ada kelebihan yang tersendiri yang kita boleh ambil. Antaranya dituntut kita memperbanyakkan puasa sunat pada 10 hari yang pertama ini sehingga 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tak adalah. Ataupun mana-mana hari yang kita mampu untuk berpuasa, maka puasalah dalam bulan 9 hari yang pertama dalam Zulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dituntut untuk memperbanyakkan berzikir, takbir, tahmid, tahlil sepanjang 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Dan yang ketiga, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah korban pada 10 Zulhijjah dan juga hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Cuma tahun ini korban kita agak berbeza bagaimana yang sebelum-sebelum ni kerana terikat dengan SOP. SOP, SOP jugalah. Orang kampung bila tulis dalam khutbah SOP tu dibaca pula
So, kita hendaklah mematuhi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kesempatan kita berada pada 10 hari yang pertama ini, kita rebutlah peluang untuk menambahkan amal ibadah kita. Sementara mungkin kita tidak berkesempatan untuk memenuhi ruang-ruang pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan yang lalu. Maka Allah datangkan peluang 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ini ada kelebihan yang tersendiri. Jadi kumpulkanlah bekalan yang boleh kita jadikan apabila bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita teruskanlah kuliah kita pada malam ini. Kita menyambung pengajian yang lalu. Di malam ini kita ambil sepotong hadis Nabi SAW yang bertajuk muhasabah diri. Muhasabah diri. Apa maksud muhasabah ini? Kita menghitung diri sendiri. Atau istilahnya kita mengenangkan diri kita. Jangan kita sibuk menghitung orang lain, tapi kita sibuklah menghitung diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Itu hadis yang kita nak bincang, nak bawa pada hari ini, tuan-tuan. Kita ini, walau siapa pun kita, masing-masing ada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Baik dia imam ke, baik dia Bilal ke, dia makmum biasa ke, dia tok siak ke, dia pengurusi masjid ke, dia AJK ke, ataupun dia tak ada apa-apa jawatan ke, orang awam sekalipun, semuanya sebenarnya ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Cuma kita tak pasti berapa banyak nilainya di sisi Allah Ta'ala. Mungkin sesetengah orang kita tengok lekeh je, biasa je orangnya. Bukanlah orang yang terkenal. Di sisi masyarakat pun orang tak ambil tahu sangat dia ni. Tapi bila tiba dia meninggal, berduyun orang datang. Bila tiba dia meninggal, Allah muliakan dia meninggal dalam husnul khatimah. Sehingga orang tertanya-tanya, siapa dia ni? Sampai ramai orang datang. Padahal kat kampung kita ni dia bukan, orang bukannya ni sangat pun dengan dia ni, biasa. Sebab dia orang biasa pun tak berapa nak cakap. Tapi bila dia meninggal pula di tempat yang mulia, meninggal pula di waktu yang mulia. Contohnya, meninggal tengah sembahyang ke, meninggal di masjid ke, meninggal di Mekah ke, meninggal di Masjid Nabawi ke, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tengah berzikir, tengah menuntut ilmu ni. Maka ketika itu baru kita terkenang, kita muhasabah. Allahu Akbar. Ini dia punya, kita kata apa? Habuan dia, Allah bagi. Meninggal, husnul khatimah. Aku ni macam mana lah pula? Dia dah selesai dah. Allah dah bagi kelebihan dia meninggal dalam husnul khatimah. Dalam pada kita tak pandang dia ni pun, bukannya kita kenal sangat pun, biasa-biasa je. Allah muliakan dia. Kita ni yang mungkin ada jawatan, yang mungkin orang kenal, yang mungkin orang muliakan kita, kita tak tahu habuan kita ni macam mana pula kesudahan kita. Maka kita hisap dan renunglah diri kita, tuan-tuan. Dalam pada masa yang sama, kita pun memperingatkan orang-orang yang lain. Itulah maksud kita muhasabah diri kita. Kita hitung. Kalau dalam akaun, kita cek balik. Nak tutup akaun, cek balik. Tally tak? Begitulah amal kita, begitulah tuan-tuan. Kita tak pasti.
bila kita akan tutup akaun amalan kita, kita tak tahu. Kalau akaun boleh tahu, cukup je hujung bulan dia nak tutup akaun, dia akan kira, hitung balik, hisap balik. Ya. Yang mana masuk, yang mana keluar. Tapi kita, akaun amalan kita tak tahu bila tutupnya, tuan-tuan. Bila kerana kita tak tahu bila tutupnya akaun amalan kita, maka sentiasalah kita menghitung dan menghisap diri kita. Kalau boleh setiap harilah kita menghitung diri kita. Mungkin sebelum tidur, ya. Atau ada masa kita bangun malam sembahyang taubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kesempatan yang kita ada, tuan-tuan. Ya. Baik, jadi hadis pada malam ini yang akan kita bincangkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Yang bermaksud sangat berbahagialah. Ini orang yang sibuk tentang hal dirinya sendiri daripada sibuk mengenai hal orang lain. Dia banyak memikirkan tentang dirinya. Ini bukan bermaksud penting diri sendiri. Ada setengah yang kita bersifat begitu juga. Dia buat hadiah je. Masjid gotong royong, haram dia datang pun. Dia buat hadiah je. Itu tak boleh lah. Ini dalam erti kata hal dosa pahala orang tu. Janganlah kita mengambil kerja-kerja Allah Ta'ala. Lebih kurang gitu. Ya. Semua benda dia nak nyebutnya. Walhal diri sendiri pun tak tentu lagi. Ada orang sebut sebab perumpamaan begini. Sebesar-besar ikan, pasti akan ada tulangnya. Faham tuan-tuan? Sebesar-besar ikan, pasti akan ada tulangnya. Ada ikan yang tak ada tulang, ikan besar. Ada? Tuan-tuan kaki mancing ada? Wallahualam lah kalau ada. Ini perumpamaan je. Dan sekecil-kecil ikan, kecil-kecil pun, paling lekeh pun, pasti ada isinya. Faham ke? Faham tak tuan-tuan? Nak kena tanya juga tu. Dah cuti lama 4 bulan kan. Tiba-tiba mari mengaji ni dia nak kena apa? Panas enjin dulu. Sebesar-besar ikan pasti akan ada tulangnya. Sekecil-kecil ikan, kecil lah kita. Ikan apa? Ikan bilis. Katalah ikan bilis lah. Sekecil-kecil ikan pasti akan ada isinya. Maksudnya apa? Kalau saya nak umpamakan dengan cerita hadis ni yang tuan-tuan boleh faham. Maksudnya sehebat-hebat kita lah beramal. Orang yang hebat lah kita katakan. Mungkin amalannya banyak. Mungkin paling-paling tidak adalah salah silapnya. Dosa ke, salah silap. Mungkin kita tengok, dia hebat. Tapi adalah barangkali salah silapnya. Kita tengok dalam konteks orang yang pada pandangan kita, mungkin dia jahat lah. Mungkin dia jahat lah, teruk ya Allah. Dah lah masjid tak mari, sembahyang pun tak tentu lagi. Jahat lah, tapi dia orang Islam. Dia selagi dia Islam. Walaupun macam mana, dia masih ada nilaian sikit insya-Allah. Selagi dia Islam, walaupun dia tak sembahyang dan tak melakukan amalan-amalan yang lain, masih ada nilainya. Jadi, seteruk-teruk manusia pun cek balik, mungkin ada sikit kebaikan. Yang itu yang kita nak pertimbangkan di situ. Jangan kita mengangkat diri kita, aku dah pergi masjid hari-hari dah. Koma ni ya Allah, teruk benar lah. Ya.
Aku rasa orang sini masuk neraka ni koma je. Siap dah. Dia dah blame siap-siap dah, kata kawan tu. Ni masjid pun tak datang apa semua ni. Koma ni memang penghuni tegar neraka barangkali kot. Seteruk-teruk dia, mungkin ada kebaikan yang kita tak tahu. Dan sehebat-hebat kita, yang banyak beramal, sedekah ke apa, mungkin ada juga sekelumit salah silap dosa yang kita buat. Jadi sebab itu kita muhasabah diri masing-masing. Bukan bermaksud kita tak boleh tegur kesalahan orang. Kalau macam tu ustaz, biarlah dia mau buat dosa, dah katanya fikir haida sendiri, sudah. Tu, cegah kemungkaran tetap cegah kemungkaran. Amar makruf tetap amar makruf, ajak orang buat baik. Tapi jangan semua benda nampak salah orang. Semua benda kita nampak dosa orang. Yang kita ni kita tak nampak. Sebab itu ada kalanya kita kena berlapang dada. Lapang dada. Sebab hanya orang yang nampak kita. Faham? Sebagaimana kita nampak kesalahan orang, kita takkan nampak kesalahan kita. Kita takkan nampak kesilapan kita. Orang lain yang akan nampak kesalahan kita. Sebagaimana kita nampak kesalahan dan kesilapan orang, begitu juga kesalahan kita, kesilapan kita, orang yang akan nampak. Ibarat cermin. Kita tak nampak apa yang ada di sini, di sini, di sini. Maka bila kita tengok cermin, benda yang di hadapan kita, barulah kita nampak, oh ada sini, jerawat ada sini. Itulah kita dengan kawan kita, sahabat kita. Maka ada kesempatan kita dengarlah pandangan-pandangan masing-masing, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Baik, menurut Kamus Dewan, maksud muhasabah ialah perbuatan menilai diri, fikiran, pendirian dan sebagainya untuk pembaikan diri sendiri. Sedangkan bermuhasabah pula ialah untuk membuat penilaian terhadap diri sendiri. Perbuatan menilai diri. Kita nilaikan diri kita, tuan-tuan. Kalau kita ada masa berseorangan, bangun malam, tuan-tuan, itu yang paling cantik lah. Paling cantik. Kita duduk sorang-sorang, bangun malam. Tak perlulah bangun malam pukul 3 pun. Tuan-tuan cukup memadai bangun awal sebelum subuh pun memadai dah. Subuh 6 lebih sikit. Tuan-tuan bangunlah 5.30, masih boleh tahajud. Bangun 5.30, 5 suku. Ambil sembahyang tahajud, duduk. Duduk diam-diam. Tuan-tuan ingat je, kenang je. Kenang nasib. Tuan-tuan rasa berat nak berzikir pun tak apa, tapi tuan-tuan duduk, kenang. Tenung dalam-dalam, aku ni hari ni banyak ke pahala yang aku buat. Bimbang-bimbang dosa yang aku banyak buat. Aku ni macam banyak dah pahala, tapi aku risau pahala aku tu terhakis. Betul aku buat pahala begini siang hari. Tapi adakah pahala tu diterima oleh Allah Ta'ala? Kita sangkakan banyak amalan yang kita dapat, yang kita buat hari tu, tapi sebenarnya Allah tolak amalan kita. Mungkin dengan sebab riya, mungkin dengan sebab adanya takabur, mungkin dengan sebab adanya sombong, ujub dalam diri. Menyebabkan akhirnya tak ada apa yang kita bawa di hadapan Allah Ta'ala. Sia-sia saja. Sia-sia sahaja. Jadi kita nilailah diri kita, tuan-tuan. Kenangkan balik apa yang kita dah lakukan, sekurang-kurangnya untuk hari tersebut, tuan-tuan. Baik. Dr. Aid Al-Qarni berkata, jika kamu hendak melihat celah yang banyak, maka perhatikanlah orang-orang yang suka mencela. Sesungguhnya dia mencela manusia dengan kelebihan celaan yang ada dalam dirinya.
Nak tengok orang yang, orang kata apa, kecelaan yang banyak, tengoklah orang yang suka mencela orang lain. Maknanya semua orang tak betul. Pendek kata dia je lah yang betul. Gitulah. A katanya A lah. Janganlah kita pandai-pandai saya cadangkan. Tak ada cadangan-cadangan. Ini saya kata ini keputusannya. Contohlah. Ya. Saya pernah berada dalam satu macam kita kata apa? Kumpulan kita kata dia nak buat persiapan lah, kita kata pra persiapan awal untuk satu tugasan lah, tugasan berkumpulan. So dalam tu adalah ketua. Dia kira macam kita anggap macam rehearsal lah, seolah-olah hanya macam rehearsal sebelum program yang besar yang betul-betulnya. Dia buat satu program yang berbentuk macam rehearsal. Ya. Jadi macam-macam lah. Bila berlaku satu situasi, dia biasalah dalam satu kumpulan akan ada satu ketua. Ya. Jadi masing-masing lah bagi pandangan kita. Saya cadangkan tuan begini. Ini bukan peringkat nak cadang-cadang lah, tak ada. Ini peringkat ikut je cakap saya. Kata. Tak, bukan tuan, kita tengok situasi. Tak ada. Kata. Situasi begini bukan situasi untuk kita tak cadangan dan sebagainya. Semua dia A je. Jadi tak apalah, dari sudut yang tidak membabitkan hal-hal kesalahan dan kesilapan orang, tak apa lagi lah. Tapi jangan hal kesilapan dan cerca orang. Ni kamu siapa buat macam ni? Ni tak betul ni. Saya bukan suruh buat macam ni. Pergi pula yang B. Lah, kenapa kamu buat macam ni? Saya kata, pula. Pergi yang C pula. Semua tak betul. Dia je yang betul. Gamaknya lah. Ada tak macam tu, tuan-tuan? Ada lah kot. Tak ramai, satu dua ada. Pasti akan jumpa orang-orang macam ni. Jadi, kita ni, semua anak Adam melakukan kesilapan. Kullu ibna Adam khatta'un. Wa khairu khatta'un, sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dosa ni kotor lah kan, jijik kita kata. Jijik. Dosa ni mesti dihindari, dijauhi. Andai katalah dosa ni ada bau. Dosa ni ada bau. Maknanya, siapa yang buat dosa ni, kita dapat cium lah. Maknanya ada satu bau lah. Macam kentut dia kan. Bila bau tu kita tahu dah. Ni mesti ada yang kentut. Cuma tak tahu siapa je yang kentut. Disebut, seandainya dosa itu ada bau, sudah pasti ramai yang akan lari daripada kita. Seandainya dosa itu ada bau, berbau lah. Ada bau yang boleh dihidu. Sudah pasti ramai akan lari daripada kita. Sebab dosa kita mungkin banyak, tuan-tuan. Kita tak sedar. Siapa-siapa pun kita ni. Bila ada dosa, tapi mungkin Allah ni tutup. Kita ini nampak baik, tuan-tuan. Nampak baik. Kita semua ni lah nampak baik. Bukan kerana barangkali kita ni memang baik. Tapi kerana Allah tutup sisi keaiban kita. Dosa. Mungkin kita ni ada buat dosa, Allah tutup. Jadi yang nampaknya yang baik. Jadi sebab itu jangan kita lupa. Jangan kita semua kata, kau ni gini tak betul dan sebagainya. Yang kita kata kita betul sebenarnya, jangan lupa bahawa kita ini dilihat baik, barangkali sebenarnya Allah tutup sisi aib kita itu. Tapi kalau kamu berterusan sibuk mencari kesalahan orang, dalam masa yang sama kamu lupa kamu pun banyak kesilapan, kesalahan yang kamu lakukan, tak mustahil Allah akan buka aib kamu satu persatu. Satu persatu. Kita pun tak nak. Kita pun tak nak. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran,
apabila kita tergelincir, melakukan kesilapan, melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Alladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan mereka-mereka yang apabila melakukan fahisyah, kejahatan, dosa, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, maka zakarullah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lizunubihim, kau mintalah ampun kepada Allah Taala atas dosa yang kamu lakukan. Fastaghfaru lizunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mengampunkan dosa kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kita menuding itu ini, kamu yang tak betul, kamu ni silap, kamu buat dosa dan salah, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai peringatan kita bersama, tuan-tuan. Kita pun tak pasti berapa lama lagi kita berada di muka bumi ini. Allah pinjamkan kepada kita, wallahualam, tempoh yang ada lagi baki, ya. Baik, sesungguhnya dia mencela manusia dengan kelebihan celaan yang ada dalam dirinya. Dalam syair diungkapkan, dia mengambil aib manusia daripada aib dirinya. Demi Allah, tujuan yang dimaksudkan amat dekat. Seorang Arab Badui mendengar seorang lelaki mencela lelaki lain di hadapan khalayak ramai. Maka orang Arab Badui itu berkata kepadanya, kamu telah menunjukkan aibmu yang banyak akibat banyak menyebut aib orang lain. Sebab orang yang mencari-cari aib orang lain, sesungguhnya ia sedang menggali sebanyak yang ada pada dirinya. Orang yang mencari aib orang, sebenarnya dia menggali keaiban diri dia sendiri. Tuan-tuan, hari ini dalam zaman yang terbuka, media sosial, macam-macam yang kita jumpa. Kadang-kadang di situlah kita aibkan orang, kita lemparkan macam-macam kepada orang yang wallahualam betul ataupun tidak. Ya. Yang mana benda ini mudah sangat untuk dapat dosanya. Sekali klik je dosa jari ini kan. Sekali klik, kalau Facebook tekan share, pam, share, hantar. Beribu orang like. Jika yang di-share itu bermanfaat, ada pahala, ada share yang boleh mendatangkan pahala, alhamdulillah, banyaklah pahala yang dia dapat. Tekan share. Tapi kalau yang ditekan share itu yang keaiban orang, yang tidak memberikan apa faedah, yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan confirm yang di-share itu adalah satu yang dosa di sisi Allah Ta'ala, ramai pula yang tekan like dan ramai pula yang share lagi pula. Maka bersambung-sambunglah dosa yang dilakukan. Samalah macam WhatsApp. Ada je dihantar. Kadang-kadang benda yang dah 5 tahun dulu keluar balik. Ya, hati-hati katanya. Hati-hati. Kalau makan dekat kedai ini, padahal cerita tu 5 tahun dulu. Memang betul, cerita tu betul. Tapi ini cerita 5 tahun dulu. Sekarang tak ada dah. Dia tak buat dah macam tu contohnya. Di-share juga. Tak pasal-pasal kawan ni dapat fitnah. Yang lain pula, share pula lagi, share lagi. Ya? Macam cerita makcik gelang pink tu kan. Kita pun tak tahu apa cerita sebenarnya. Gambar je. Macam ni kan. Macam ni lah lebih kurang kan. Pegang cawan ke apa, nampak gelang. Lepas tu ada caption tulis kat situ, nama tempat tu kan. Kedai apa pun kita tak tahu. Alih-alih terkena nama kedai, dia kata
kedai itulah yang makcik tu pergi. Jangan pergi kedai itu. Padahal bukan kedai itu pun. Tak pasal-pasal orang tak pergi kedai makcik. Ya. Yang dia pergi kedai lain barangkali. Tapi orang duk kata, ini kedai ni lah kedai. Akhirnya terkena. Benda tak ada hujung pangkal. Sebab itu janganlah kita berlumba-lumba pada benda-benda yang tak ada faedah. Kalau tak pasti, tak payah. Dia tak pasti pun dia share juga. Tapi dia lapik sikit. Dia kata, mohon kepastian, betul tak cerita ni? Dia share dalam grup. Yang dalam grup tu ada 10 orang. Dia share pula ke grup lain. Mohon kepastian, betul tak cerita ni? Akhirnya semua orang tahu. Walaupun dia cuma nak kepastian aja. Walhal, kalau dah kita pun tahu, kita tak pasti, tak payahlah share. Diam-diam sudahlah. Apa cerita? Apa nak pening-pening? Ini gatal juga. Ya? Mohon kepastian dari grup sebelah. Betul ke ni? Betul ke ni? Katanya. Dengan ceritanya Teluk Intan sudah jadi zon merah. Dululah, masih mula-mula dulu. Kita ke Teluk Intan elok relax. Kami elok sini. Yang itu sebenarnya, kes tu semua daripada hospital. Bukanlah daripada orang-orang ni. Barulah tu. Ini main share je. Pindah orang nak pergi Teluk Intan pun takut. Orang Teluk Intan pun tak berani nak keluar dah. Sampai rupa itu. Okay. Baik. Dan tak kurang juga ada yang kita tak sebarkan aib dia. Tapi dia pula dengan bangganya mempertontonkan keaibannya kepada orang ramai. Ada pula yang macam tu. Itu lagi teruk. Kita tak payah sebar pun aib dia. Dia sendiri tonjolkan dalam media sosial lah, dekat Facebook lah, apalah. Keaiban dia sama ada keaiban dia yang berbentuk Allahu Akbar. Kalau anda budak-budak kecil tengok tak tahulah, malu rasanya. Kalau anak dia tengok tak tahulah, malu rasanya. Kita tengok. Macam-macam lah orang. Zaman sekarang, kadang-kadang, tuan-tuan kena ingat kadang-kadang mereka buat macam tu. Sebenarnya, tujuannya untuk orang highlight ke dia. Faham tak tuan-tuan? Macam ni, saya buat umpama macam ni. Kalau kat jalan raya atau highway lah, berlaku aksiden. Aksiden tau aksiden. Aksidennya belah sana. Belah jalan sana. Tak kait pun dengan sini. Tak berkait pun kat sini. Sini ni boleh jalan je, tak ada apa pun. Tapi bila ada sesuatu yang menarik perhatian, orang kena jalan slow, tengok. Pada aksiden kat sana, orang memang sumpah seronok. Bila sampai kata aksiden ke depan ni? Aksiden ke? Lalu tengok rupa aksiden yang divider yang belah sana. Sini tak terusi apa pun. Tapi orang slow, jalan slow. Slow. Sebab apa? Sebab orang memberi tumpuan kepada kemalangan itu. Sebab dia menarik perhatian. Orang tengok. Akhirnya jam. Jam. Begitulah juga setengah orang begitu. Dia saja membuat sesuatu yang menonjolkan dirinya dengan sudut keaibannya, dengan sudut perkara-perkara yang kita tengok Allah tak senonohnya. Tapi demi apa? Demi supaya orang kan sentiasa tengok. Bila orang sentiasa tengok, dia akan dapat rating yang tinggi. Itu zaman sekarang macam tu tuan-tuan. Strategi dia begitu. Kalau tak percaya, tuan-tuan buatlah sesuatu yang menjadi viral. Confirm orang kenal tuan-tuan. Confirm. Tapi viral tu jangan yang biasa-biasa lah. Yang jenis orang, kadang-kadang orang menyampah pun boleh je. Nanti dia viral lah. Tuan-tuan kenal. Siapa ni? Oh, dia ni duduk kat sini ke? Kenal. Saya di tempat saya tu ada 2 kes viral. Satu yang positif, satu yang negatif. Satu, kalau tuan-tuan ingat dulu ada kes yang apa? Yang guru merangkak tu. Guru merangkak tu. Dalam masa beberapa minit, pum, di viral siapa? Pum, satu ni semua tahu.
Dan satu kes lagi yang positif lah, yang yang menyelamatkan mangsa lemah. Seorang guru kafar menyelamatkan mangsa lemah. Itu semua dari tempat saya. Bukanlah saya nak bangga itu, cuma saya nak cerita saya pernah lalui situasi itu. Maknanya satu viral yang impaknya negatif lah. Satu viral yang impaknya positif. Cepat dia orang. Semua orang kenal, orang tahu dan sebagainya. Ya. Jadi dalam bab dosa janganlah kita berbangga pula menayangkan keaiban kita. Tayang benda yang buka aurat lah, benda yang menjolok mata lah, dan bangga pula. Kalau dia jual produk, contohnya produk kecantikan dia ke, dia pula menayangkan apa yang tak sepatutnya lah. Kita pun rasa malu lah nak sebut, tuan-tuan. Rasa tak sesuai pun nak sebut dalam kuliah macam ni. Kita kata takkanlah semurah itu harga diri kamu. Ya. Kamu sendiri yang menyebarkan keaiban diri kamu. Orang tak sebarkan pun. Tapi bila orang marah, orang tegur lah, kata kenapa buat macam ni, tak senonoh lah. Ini anak-anak tengok malu dan sebagainya. Dia kata ini semua nak kacau perut nasi orang lah ni. Dah. Ya, tak mau, tuan-tuan. Tak perlulah kita buat contoh-contoh, tuan-tuan pun sedia maklum lah. Ya. Itu pun satu, tuan-tuan. Kalau kita cerita macam ni, memadai kita cerita umum cukup lah. Sebab bila kita cerita direct, itu yang akan orang kata apa? Akan bersambung-sambung lah nanti dia kata. Alah, ustaz pun cakap, ustaz pun ngata orang juga. Jadi kita cerita umum, sebab orang sekarang semua dah tahu dah. Sebut je keyword je, orang tahu dah. Nampak aje macam laih, tuan-tuan ni semua kaki Facebook ni. Nampak je biasa-biasa ni. Silat-silat ada IG ni. Okey, baik. Barang siapa mendedahkan kehinaan manusia, maka manusia pun akan mendedahkan kehinaannya. Barang siapa yang melihat kekurangan dirinya, dia akan buta terhadap kekurangan orang lain. Barang siapa lihat kekurangan dirinya, dia akan buta kekurangan orang lain. Dia takkan nampak kekurangan orang lain. Mungkin dia tahu ada kekurangan, tapi tak apalah. Ya, aku pun tahu, aku tahu mana. Ya, aku harap dia sedarlah apa yang dia dah buat. Sudah. Nasihat sekadar sudahlah. Ya, manusia ni sampai masa dia berubah, tuan. Ya. Kadang-kadang asbabnya kecil je. Asbabnya kecil je. Tapi Allah nak jadi asbab kecil itulah terbuka pintu dayahnya. Akhirnya dia berubah. Ya, walaupun kita kata aku jenuh nasihat dia berbuih mulut, tak juga berubah. Tapi tiba-tiba kerana sebab kecil je, akhirnya dia berubah kerana Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita lihat kerangan diri kita, ya Allah. Aku ni pun, ya, tara macam ni pun tak tentu lagi amalan aku Allah terima. Tara aku tiap-tiap malam 10 hari terakhir Ramadan tu, aku tak pernah miss sembahyang bangun malam. Daripada aku balik, aku tahu yang sembahyang 10 malam terakhir ni ada kelebihannya. Aku tak pernah miss sampailah ni dah umur 40 pun. Aku maintain tiap-tiap kali Ramadan 10 malam terakhir, confirm aku qiyamul lail. Iktikaf lagi kat masjid. Sementara itu amalan pun kita renung balik, ya Allah. Masih banyak lagi yang kurang. Jangan kita dah ambil dada. Jadi tu rasanya kalau meninggal, kalau lah ni Allah tarik nyawa aku ni, confirm dah syurga. Boleh pula dia mengonfirmkan. Sambil tunggu pula bila malaikat maut nak cabut nyawa aku ni, aku dah ready dah. Banyak benar amalan aku dah. Tak sabar rasa nak masuk syurga dah ni. Lekaslah cabut nyawa ni. Ya. Jadi kita, walau banyak mana, Nabi sendiri yang dah confirm dah maksum. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak kurang. Kita istighfar pun tak tentu lagi. Habis sembahyang kadang tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calibut dah. Doa pun tak ada. Istighfar jauh sekali.
Kalau doa pun ringkas je, ya Allah Tuhanku, macam biasa. Amin. Ya. Punya rasa hebatnya amalan sampai tara tu, sampai tak ada lah. Ya. Tak ada. Belum cerita baca Quran, kita nampak Allah. Ya. Itulah tuan-tuan, ya. Kita fikir diri kita. Barang siapa yang melihat orang aib orang lain dan meredai untuk dirinya, maka ini adalah kebodohan. Dia tengok aib orang, tapi dia reda, dia kata, ya jelah. Itu pun tak boleh. Tak boleh. Maksud kata, jangan kita fikir hal orang lain tu, kita tegur, tapi sekadar tegur biasa dah lah. Jangan kita nak blame macam-macam. Sebab penghujung kita tak tentu, tuan-tuan. Kita yang hari ni macam ni istiqomah pergi masjid ni pun kita doa, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita istiqomah lah. Kita pun tak pasti penghujung kita macam mana, tuan-tuan. Mungkin ada orang yang dia tidak kesempatan macam kita, boleh pergi masjid selalu dan sebagainya, kerana sibuk dan sebagainya. Tapi kita dah nampak habuannya Allah Ta'ala bagi. Meninggalnya hari Jumaat, meninggalnya pada bulan yang mula, bulan Ramadan contohnya. Meninggal pula ketika kebetulan hari tu dia kata apa? Nak berubah. Dia teringin nak pergi ke masjid. Hari ni aku tekad aku nak pergi masjid jugalah. Nak pergi masjid. Sampai jambatan tu, jalan tak apa nak elok jambatan, puk accident. Hari Jumaat, bulan Ramadan pula. Tengok elok pula meninggal ni pakai jubah. Dia kata, ni dia tak pernah tengok ke masjid ni, tapi elok meninggal pakai jubah. Tanya Omar, taklah saya pun pelik dia pakai jubah, tak pernah-pernah. Dia memang dia kabar saya. Saya ni rasanya dah lama benar hanyut dengan dunia ni. Teringin pula tiba hari ni rasa sayu dengan azan. Bilal lawankan, rasa nak pergilah. Carikan abang jubah. Ada dulu orang bagi masa balik haji dulu, dia bagi sekat. Habuan dia kita dah nampak Allah bagi. Tapi kita wallahualam kita tak tahu. Contohlah. Bukanlah bermaksud orang itu kalau macam tu ustaz, kami pun nak jadi macam dia lah ustaz. Jangan macam tu. Ya. Kalau macam tu ustaz, kami buat dosa lah ustaz. Nanti sampai masa gap-gap kami ni baru kami taubat. Jangan macam tu pula. Ya. Jadi sebab itu kita bersedialah dengan amalan diri kita, muhasabah diri kita. Baik. Kemudian As-Sabuni berkata, ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'alukal mu'afati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dan afiah di dunia dan akhirat. Jadi kita mohonlah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, amalan kita di dunia dan juga akhirat. Hati manusia ni mudah berbolak-balik, tuan-tuan. Sebab itu selalu kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Yang boleh, wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati manusia, maka kau tetapkanlah hati kami atas agama kamu dan juga atas ketaatan kepadamu. Sesa doa, janganlah putus. Sebab ujian Allah Ta'ala untuk amalan kita ni akan datang setiap masa, tuan-tuan. Ada masa kita okey, tapi ada masa Allah uji keimanan kita. Allah uji keimanan kita. Masa tu baru kita tahu macam mana situasinya. Mungkin kita boleh istiqamah, mungkin kita hanyut dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Antara kebaikan seseorang Islam ialah meninggalkan sesuatu yang tiada kena mengena dengannya. Maknanya tinggalkan benda yang tak ada apa-apa faedah.
Tak ada kaitan sangat pun dengan kita, tuan-tuan. Ya. Kita lebih-lebih pun kita macam ni juga. Tak payahlah kita pening-pening sangatlah. Apa kat atas tu, demo-demo lah. Ya. Kita kat bawah ni relax, tenang-tenang dah. Macam ni lah kita. Makan kita apa itu juga, tuan-tuan. Ya. Apa yang berlaku? Berpada-pada. Ya. Berpada-pada. Ya. Yang bersesuaian dengan kita, kita ambil bahagian. Yang tak ada kaitan dengan kita letak. Banyak urusan yang harus kita selesaikan, tuan-tuan. Ya. Okey, dan yang terakhir, tuan-tuan, ya. Saya potong-potong di sini, ya, sebab masa cepat. Abu Lais As-Samarkandi berkata, 3 jenis manusia yang tidak akan diterima doanya. Yang pertama, orang yang makan makanan yang haram. Makan makanan yang haram, Allah tak terima. Doalah macam mana sekalipun. Makan harta riba, makan hasil daripada curi dan sebagainya, Allah tidak terima. Yang kedua, orang yang suka mengumpat. Yalah, cerita hal keburukan orang. Mengumpat ni apa? Menceritakan benda yang tidak disukai oleh saudaranya. Tak sukai oleh saudaranya. Yang ketiga, siapa yang ada dalam hatinya hasad dengki terhadap kaum muslim. Kita nak dengki boleh, tuan-tuan. Dengki apa dia? Dengki dengan amal. Tengok amalan dia hebat, kita dengki. Macam mana aku nak buat amalan macam dia tu? Dia boleh datang masjid awal. Dia boleh sembahyang sunat istiqamah, lepas habis sembahyang witir tak tinggal. Macam mana aku nak jadi macam dia? Dengki yang itu yang kita nak. Bukan dengki yang berunsur-unsur keduniaan yang tak ada faedah. Itu rugi ya. Rugi. Ya. Kalau aku tak dapat jawatan, aku akan pastikan dia pun tak dapat jawatan. Contohlah. Ya. Kalau ada macam tu, teruk lah. Kalau aku tak dapat dia, aku akan pastikan dia pun tak akan dapat dia. Contohnya. Banyak lagi contoh lah yang kita boleh bawa, tuan. Jadi ala kulli hal, kita jadikanlah hadis yang kita baca malam ini sebagai muhasabah kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita dan memperingatkan kita tentang perkara-perkara dosa-dosa kita. Allah ketuk hati kita. Kadang-kadang kita tak sedar. Bila Allah ketuk, barulah kita sedar. Wallahu a'lam. Ada soalan ya? Kalau benda tu tak betul, kalau kita kata benda yang betul, okey lagi, cuma berpada-pada. Kalau benda yang kita kata tu tak betul, yang kedua, kesannya pahala kita habis ke dia. Dan yang ketiga, betul tadi, dia tak mustahil Allah pusingkan balik. Engkau kata pada dia, engkau tak tahu bahawa ketika itu ujian dia macam mana, akhirnya dia tewas. Satu masa Allah uji pula kita situasi yang sama macam dia. Maka tengok-tengok kita pun jadi macam dia. Sebab kita tak diuji Allah macam dia. Jadi sebab itu kita kata dalam melihat kesalahan dan dosa orang, betul kita nahi mungkar, tapi biarlah berpada. Okey. Ada lagi? Ada ya? Baik, kalau tak ada, ikut sekadar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih farah dan sunatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.